أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yang mana Allah Taala masih kita hidup di dalam dunia ini dengan limpah kurnia nikmat, segala nikmat yang memberi kepada kita, khususnya iaitu nikmatul Islam, yang mana kita masih salah satu hamba dia yang jadi Muslim dan juga beriman kepadanya, yang mana hidup kita di dalam dunia ini dia adalah stesen ataupun setani yang kedua selepas daripada kita lahir keluar daripada perut ibu kita.
alamur rahim, dan juga kita mari hidup di dalam dunia ini yang kita pada hari ini tak ada siapa yang tahu katanya hidup kita di dalam dunia ini akan panjang ataupun pendek. Berapa tahun yang Allah Ta'ala nak kita hidup di dalam dunia ini, tidak ada sesiapa yang tahu ajal dia yang dia akan hidup di dalam dunia ini. Tetapi benar yang kita tahu katanya setiap nyawa dan juga setiap hidup di dalam dunia ini akan rasa dengan mati. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan juga selepas daripada kita sekalian yang akan mati meninggal dunia ini akan pergi kepada dunia yang ketiga ataupun alam yang ketiga, iaitu kubur. Kita akan berada di dalam kubur tak tahu juganya selama mana, dan juga akhir sekali dibangkit pada hari kiamat untuk ambil hisab daripada Allah Ta'ala, dan juga akhir sekali kita akan ketahui katanya diakhiri tempat duduk kita itu di syurga ataupun di neraka. Itu adalah perjalanan kita kandentang hak kita semenjak daripada perut ibu kepada dunia, dan juga kepada alam barzakh di dalam kubur, dan juga pada hari akhirat nanti. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, tetapi ingatlah katanya di akhiri sekali tempat duduk kita, sama ada syurga ataupun neraka, toshiwat benar yang Allah Ta'ala nak tengok, nak ambil picerana, iaitu hidup kita di dalam dunia ini. Hidup yang Allah Ta'ala beri untuk kita di dalam dunia ini, kalaulah 50 tahun yang Allah akan nak kira, nak hisab, katanya pada hari kiamat kita dapat masuk syurga ataupun kita kena masuk neraka. Dengan sebab itu toshiwat hidup di dalam dunia inilah adalah timenge yang Allah Ta'ala nak timeng pada hari akhirat nanti. Kalaulah hidup kita di dalam dunia ini penuh dengan ibadat, amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah dia di dalam kubur dan juga di akhirat nanti kita akan dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingatlah umat Islam, kalaulah hidup kita di dalam dunia ini penuh dengan amal yang jahat, amalan yang jahat, dan juga tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia dengan keadaan maksiat yang banyak, kejahatan yang banyak, maka di dalam kubur pada masa depan diseksai, dan juga di akhirat nanti boleh jadi dia akan masuk neraka Allah Ta'ala dululah, belum nak masuk syurga. Ingatlah bahawasa orang yang dia akan dapat masuk syurga adalah orang yang dia akan hilang daripada segala penat dan juga letih. Dunia ini adalah darul bala, tempat yang Allah Ta'ala nak cuba kita. Kalaulah kita letih untuk nak beribadat kepada Allah Ta'ala, letihlah kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita penat kena semaya, kena beribadat kepada Allah Ta'ala, penatlah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana hakikat dunia ini bukan untuk kita nak mari duk senang, untuk kita nak mengikut, nak buat apa pun ikut nafsu kita, tidak. Kerana ini adalah hidup kita, adalah cubaan yang Allah Ta'ala cuba kita, adakah kita beribadat kepada Allah ataupun tidak. Tetapi apabila jangkau yang pertama yang kita akan jangkau masuk syurga Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, hari itu kita tak akan ditimpa dengan apa-apa penat ataupun apa-apa keletihan seperti mana yang kita letih di dalam dunia ini. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, segala nikmat yang kita akan dapat di dalam syurga nanti pada hari kiamat, nikmat yang tidak letih, nikmat yang tidak penat, ini adalah salah satu nikmat juga. Tetapi salah satu nikmat yang apabila kita dapat boleh masuk syurga, dan juga kita dapat nikmat itu, tidak ada nikmat mana dalam syurga boleh banding dengan nikmat itu. Yang mana nikmat yang kita semua ataupun ahli syurga akan sangat-sangat gembira dengan nikmat itu yang dia akan dapat daripada Allah,
iaitu boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga nanti. Boleh jumpa dengan Allah Taala, boleh lihat Allah Taala di dalam syurga. Ini adalah nikmat yang paling gembira sekali bagi ahli syurga pada hari kiamat nanti. Dan juga benar seperti ini, iaitu boleh jumpa dengan Allah, boleh lihat wajah muka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, adalah benar yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran beberapa tempat. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka mereka akan ada muka yang gembira, dengan sebab mereka akan boleh lihat kepada Tuhan mereka pada hari kiamat nanti di dalam syurga. Yang mana Abdullah bin Abbas telah mentafsirkan ayat ini, katanya iaitu an-nadharu ila rabbihim, ila wajhi rabbihim karim. Nah, iaitu tengok kepada wajah muka Tuhan mereka pada hari kiamat nanti. Manakala ayat satu lagi yang Allah Subhanahu wa taala firman juga, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi orang yang dapat masuk syurga pada hari kiamat nanti, mereka akan dapat segala benda yang mereka hendak di dalam syurga. Nak gapo di dalam syurga, masuk dalam syurga dah. Nak gapo, hendak nak gapo, akan dapat segala benda dalam syurga. Waladaina mazid. Dan juga Allah Ta'ala sebut kata, di sisi kami ini ada beberapa benda yang akan tambah, tambah kepada mereka sebagai ahli syurga yang akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik dan juga Ali bin Abi Talib telah mentafsirkan, katanya waladaina mazid. Tambahan di dalam ayat ini yang Allah Taala akan tambah kepada ahli syurga, iaitu boleh jumpa, boleh lihat wajah muka Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga juga. Dan juga ayat yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala firman lagi, katanya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang dia buat kebaikan, segala kebaikan di dalam dunia ini, dia akan dapat husna. Apakah husna? Iaitu al-jannah, syurga yang dia akan dapat pada hari kiamat nanti. Wa ziyadah, dan juga akan dapat tambah pula daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi SAW telah biasa bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Nabi SAW telah bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Di masa samping ahli syurga telah masuk di dalam syurga, fa ahli syurga masuk syurga, kalaulah kita jadi ahli syurga, kita masuk dalam syurga, akan dengar suara daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya kepada kita, kalaulah kita adalah ahli syurga. Allah akan tanya kepada ahli syurga, katanya turiduna syai'an azidukum. Hei fa ahli syurga, ada apa lagi yang aku boleh nak tambah kepadamu pada hari ini selepas daripada masuk syurga dah? Maka fa ahli syurga katanya, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nar. Fa yang masuk dalam syurga apabila dengar suara tu daripada Allah, royak kepada Allah, jawab kepada Allah, katanya, ya Allah, adakah bukan kamu kah yang telah mencahayakan muka kami hari ini, jadi bersih, jadi cuci, yang mempunyai nur cahaya? Bukan sebab kamu kah yang telah mendapatkan kami ini boleh masuk syurga pada hari ini dan juga selamat daripada api neraka? Bukan sebab kamu kah? Cukup dapat sekadar itu, ya Allah. Jawab kepada Allah SWT, cukup dah muka kami hari ini berseri dan juga dapat boleh masuk syurga dan juga selamat daripada api neraka. Fa kami seolah-olah kata tidak nak apa tambah daripada benda ini dah. Maka Nabi SAW sebut, katanya fayakhshiful hijab. Suara yang dengar tadi itu yang tak tahu kata siapa tanya, tak nampak siapa yang tanya, fayakshiful hijab. Allah Ta'ala buka, soalnya katanya hijab tabir yang dok tutup di antara Allah dan juga ahli-ahli syurga, Tuhan buka tu baik. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal. Maka mereka boleh tengok kepada Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Tengok kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi jawab, katanya pada hari itu segala benda yang mereka dapat dari syurga, nikmat, segala nikmat,
tidak boleh lawa lagi dengan nikmat yang mereka boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar yang apabila kita jadi ahli syurga, insya-Allah kita akan boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang sangat duka cita dan juga mereka yang sangat seksa sekali, bukan orang yang kena azab neraka dak, tetapi orang yang sangat pedih ataupun sangat seksa sekali pada hari kiamat, iaitu mereka yang akan kena masuk neraka dah dan juga tak boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ada mereka yang akan ditutup, disekat, tak boleh jumpa dengan Allah taala pada hari kiamat. Kacau nak jumpa, kacau nak lihat Allah taala pun tak boleh jumpa pada hari kiamat. La mahjubun, ditutup, tak boleh nak jumpa dengan Allah taala. Katanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam kitab tafsir dia, katanya azabul hijab asyaddu alaihim min azabin nar. Sebenarnya azab seksa yang mereka disekat tak boleh jumpa dengan Allah taala pada hari kiamat lebih seksa bagi mereka daripada kena seksa daripada api neraka lagi pada hari kiamat. Ini adalah golongan yang mereka berkufur, kafir kepada Allah taala, tidak beriman kepada Allah taala, maka mereka akan lamahjubun, akan disekat tak boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, pada hari kiamat, kalaulah kita jadi ahli syurga dan juga boleh jumpa dengan Allah taala, kita akan boleh tengok wajah muka Allah taala dengan cerah nyata, tidak kelabu dan juga tidak ada apa-apa benda pun mari sekat kita daripada kita nak nampak Allah Subhanahu wa taala ataupun nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih kedua, satu kali Nabi duduk bersama dengan sahabat pada malam yang anak bulan penuh, anak bulan ataupun anak bulan penuh bulan Lailatul Badar orang panggil. Sehingganya Nabi tanya kepada sahabat, katanya, "Hei sahabatku, hal tudarruna fi syamsi laysa dunaha sahab?" Kalaulah langit siang hari, tengah hari, tidak ada langit tutup matahari, adakah mata kita ni tak nampak matahari? Cerah tak? Kalaulah tidak ada langit mari duk katuk matahari ni, adakah kita tak cerah nak nampak tengok matahari? Nabi tanya lagi, katanya, hal tudarruna fil qamar lailatal badr laysa dunahu sahab? Waktu malam juga, kalaulah tidak ada apa benda mari katuk anak bulan, adakah waktu kita tak nampak anak bulan dengan secara cerah? Kalaulah tidak ada apa benda mari sekat, makna katanya cerah nyata pada malam itu, seperti mana Nabi dan juga sahabat tengok anak bulan dengan cerah, tidak ada apa-apa benda mari sekat. Maka Nabi SAW jawab, katanya, fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kadzalik. Dan juga ingatlah, katanya, pada hari kiamat kamu akan boleh nampak tengok Allah Ta'ala, boleh jumpa Allah Ta'ala, boleh tengok kepada wajah muka Allah Ta'ala dengan tidak ada apa-apa benda pun mari sekat kamu daripada Allah Ta'ala boleh. Cadai monghin Allah yang cacin nailokna, seperti mana Nabi SAW sebut. Tapi hadirin, soalannya, apakah sebab-sebab asbab yang kita hidup dalam dunia ini yang menyebabkan kita boleh masuk syurga dan juga boleh jumpa dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti? Kena ada beberapa sebab yang Allah Ta'ala sebut ataupun yang Nabi SAW sebut melalui hadis dia. Apabila kita buat benda itu, Allah dan juga Nabi SAW berjanji, katanya, kita akan boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang Islam mana yang beriman kepada Allah Ta'ala yang dia katanya tak sejumpa dengan Allah Ta'ala. Kerana Nabi katanya, fama u'tu syai'an, nikmat mana-mana nikmat dalam syurga yang kita dapat dengan banyak, tak boleh lawa lagi dengan nikmat yang kita boleh jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Di antara benda yang boleh nak menolongkan kita untuk kita boleh masuk syurga dan juga boleh jumpa dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat, yang pertama sekali, kita bina iman kita menjadi iman yang kukuh, iman yang sungguh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-iman
Tanah email kita jadi email yang paling tinggi sekali, seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis Jibril, yang mana Jibril mari tanya kepada Nabi, apakah Islam? Nabi jawab, Islam gapo dia? Rukun Islam 5 perkara. Tanya kepada Nabi al-iman, Nabi jawab rukun iman 6 perkara. Dan juga peringkat yang ketiganya tanyanya al-ihsan. Al-ihsan apa dia? Maka Nabi jawab katanya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa kamu beribadat kepada Allah Ta'ala dengan keadaan kamu ni seolah-olah katanya nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semaya seolah-olah kata kita semaya dan juga berdiri dan juga nampak Allah Ta'ala di hadapan kita. Kita puasa seolah-olah kata kita nampak, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu. Nabi kata kalaulah kita tak nampak tengok Allah Ta'ala, fa innahu yara. Ingatlah katanya Allah Ta'ala sentiasa nampak kita semua. Kita duduk semaya, kita duduk baca Quran, kita buat amal ibadat kecil, orang tak nampak, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak. Sama juga amal kejahatan kita yang kita nusuk buat pun, fa innahu yaraka, Allah Ta'ala nampak tengok juga. Al-ihsan, tanah al-ihsan dalam jiwa kita, dalam iman kita. Nawak bala mana iman kita ni ada sifat ihsan. Martabatul ihsan adalah martabat peringkat yang paling tinggi sekali. Peringkat yang ada perasaan katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak tengok kita semua. Wa amal ibadat kita ada perasaan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak kita. Nak buat kejahatan kita ada perasaan katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak kita nak buat kejahatan juga. Al-ihsan. Apabila kita ada perasaan sifat ataupun sifat kepada peringkat al-ihsan seperti ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut katanya lilladzina ahsanu husna, al-husna wa ziyadah. Orang yang ahsanu ada ihsan, ada sifat kebaikan sampai ke ihsan, maka Allah Ta'ala akan wi al-husna, syurga kepada dia, wa ziyadah, boleh jumpa dengan Allah Ta'ala di dalam syurga nanti. Yang kedua yang boleh nak tolong kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, iaitu jaganya semaya asar dan juga semaya subuh. Jaga dua waktu ini. Kerana Nabi SAW sebut hadis Bukhari dan juga Muslim, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatihi. Nabi ayat kepada sahabat kata, fak kamu akan boleh tengok Allah Ta'ala dengan cerak nyata seperti fak kamu tengok anak bulan malam ni, cerak nyata, tidak ada benar gapo mari katuk daripada fak kamu boleh. Maka pada hari kiamat fak kamu pun boleh tengok Allah Ta'ala seperti itulah. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalaulah fak kamu boleh nak jagakan satu semaya sebelum matahari nak naik dan juga satu waktu semaya belum matahari nak jatuh, faf'alu, maka jagalah, buatlah fak kamu, jagalah dua semaya ni, iaitu semaya subuh dan juga semaya asar. Jaga semaya subuh, jaga semaya asar, jangan melewat dengan secara jemaah paling baik sekali, insya-Allah boleh menyebabkan kita boleh masuk syurga dan juga boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiganya, usaha menjauhi daripada segala amalan jahat yang mana Nabi SAW berjanji, katanya sesiapa yang buat amalan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan nak tengok kepada dia, tak akan nak peduli kepada dia pada hari kiamat, tak akan nak menyucikan dia pada hari kiamat, dan juga Allah Ta'ala akan cedek azab yang pedih bagi dia pada hari kiamat. Banyak beberapa hadis yang Nabi SAW sebut katanya, thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 3 perkara yang sesiapa buat Allah Ta'ala tak akan tengok kepada dia, Allah Ta'ala tak akan peduli kepada dia, dan juga Allah Ta'ala akan cedek azab yang pedih bagi dia. Cuba kita tengok hadis seperti ini. Apa amalan, apa perbuatan yang Nabi SAW larang, maka kita usaha, kerana perbuatan ini mengakibatkan pada hari kiamat Allah Ta'ala tak peduli kepada kita. Apabila Allah Ta'ala tak peduli kepada kita, nescaya kita tak akan nak jumpa dengan Allah Ta'ala di dalam syurga nanti. Dan juga yang keempatnya, benda yang boleh nak menyebabkan kita boleh masuk syurga dan juga boleh jumpa dengan Allah Ta'ala, iaitu banyakkan doa di dalam dunia ini. Allah Ta'ala firman katanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperingkat Nabi
yang perasaan nak jumpa dengan Allah Ta'ala lebih tinggi daripada kita. Nabi nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim sangat nak jumpa dengan Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak izin kepada mereka di dalam dunia ini. Tapi kalau kita banding peringkat Nabi dengan peringkat kita pada hari kiamat, cerak katanya Allah Ta'ala akan boleh Nabi jumpa dengan dia. Tetapi Nabi SAW tak tinggal untuk nak berdoa kepada Allah Ta'ala, dia boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, yang mana salah satu doa yang Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta kepada kamu akan perasaan yang manis untuk aku nak boleh jumpa tengok kepada wajah mukamu pada hari kiamat nanti. Wasyauqa ila liqai, dan juga perasaan rasa nak jumpa, perasaan rusuk tenten cadai Allah Subhanahu Wa Ta'ala newan kiamat. Doa yang Nabi SAW minta dengan secara betul-betul, katanya nak minta jumpa dengan Allah dan juga nak minta boleh tengok wajah muka Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kalaulah kita nak juga seperti ini, dunia ini jangan kita malah untuk nak berdoa dapat syurga, tambah lagi nya doa boleh masuk syurga serta dengan boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah perjanjian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga janjian Nabi SAW bahawa kalaulah kita jadi ahli syurga, kita akan boleh jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga ini adalah nikmat yang paling besar sekali yang kita akan dapat di dalam syurga nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu tarasul, sawu sufufakum. Rapatkan sah, betulkan sah, penuhkan sah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. وعلى آله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. تبارك يا